Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Boleh nampak kan saya punya skrin tu? Jadi saya Nampak clear. okey. Saya akan cuba explain lah ataupun berkongsi dengan kamu tentang Scopus Database. Kemudian kita akan pergi kepada Mendeley. Jadi sebelum kita nak pergi kepada Scopus Database ni, kita nak kena faham dululah tentang apa benda yang kita nak cari dalam kita punya proposal kita ataupun dalam kita punya literature review ke dalam penulisan kita. Apa sajalah tentang benda yang kita nak tulis, kita kena ada bahan rujukan kita yang kita baca lah, yang pastinya kita akan gunakan untuk kita buat penulisan. Jadi bahan-bahan yang bacaan ni, sebagai contoh kita ada buku. Mungkin kita boleh gunalah buku tu kita ambil untuk buat kita punya bahagian introduction. Jadi kita kena cite buku tu lah, cite citation. Kita kena bubuhkan sebagai rujukan, buku tu kita guna untuk kita letakkan dalam bahagian kita punya introduction. Ataupun kebanyakannya bila kita buat research ni, pastinya ada previous research yang sebelum ni, penyelidikan yang sebelum ni lah. Jadi penyelidikan sebelum ni, jadi macam mana dia orang nak sampaikan dia orang punya result tu ataupun dia punya dapatan hasil kajian itu adalah berdasarkan research article, artikel penyelidikan. Dan artikel penyelidikan ni kat mana kita nak cari? Jadi kita nak cari selalunya melalui website lah ataupun melalui online ni. Sama ada kita pergi Google ataupun kita pergi ke database yang ada. Database tu maksudnya di situ ada maklumat semua tentang artikel-artikel research yang telah dilakukan, yang telah ditulis secara rasminya lah. Sebab tu kat sini kalau kamu nampak dia ada Introduction to Research Searching. Introduction to Research Searching. Macam mana kita nak search research artikel yang previously dah ditulis oleh previous researcher. Yang pertama kita kena faham tentang beberapa perkara asas sebelum kita nak buat research searching. Ini mungkin saya pun masuk bengkel jugalah belajar tentang ni. Hopefully saya terang kat kamu maklumat yang betul lah. Saya pun masuk juga dan dia ada 4 perkara yang kamu nak kena fahamkan sebelum kamu search sesuatu berkait dengan artikel ni. Jadi ada research yang previous one, artikel-artikel yang sebelum ni, kita nak cari macam mana. Jadi kita ada 4 benda ni yang kita kena faham dulu sebelum kita dapat cari itu secara sistematik ataupun secara betul-betul carian. Ataupun kalau Scopus ni panggil advanced search, secara mendalamnya lah. Okey, yang pertama adalah phrase searching. Okey, phrase searching. Kamu nampak yang pertama ni, phrase searching. Saya besarkan, phrase searching. Jadi phrase searching ni kita ada satu perkataan. Contohnya kita ada pendidikan awal kanak-kanak. Contohlah ya. Ini mungkin tak kaitan dengan sains lah, tapi saya ambil contoh lah. Jadi kita nak cari perkataan ni, kita tak nak dia asing-asing. Kita nak dia cari dalam satu perkataan yang sekali lah. Maksudnya bila dia search tu, dia akan duduk bersama-sama. Jadi kita kena letak pembuka kata dan penutup kata je. Kalau tak salah saya lah. Jadi kena letak macam tu lah selalunya. Ataupun tak letak macam tu je, kita letak sajalah dekat Google Search ni, kita tulis je pendidikan awal kanak-kanak. Jadi dia keluarlah semua maklumat-maklumat, kemungkinan datang daripada laman web ke, datang daripada newspaper ke kan, online punya newspaper ni, ataupun datang daripada report ke, datang daripada Wikipedia ke, dia akan ada dekat dalam Google Search tu. Itu salah satunya lah, kita guna phrase searching. Kita ada perkataan tu, kita just tulis sahaja dekat Google Search dia punya ruang tu, kemudian kita hit enter. Tekan enter, kemudian dia bagi tahulah semua maklumat yang ada. Ataupun kita boleh guna Google Scholar. Jadi Google Scholar ni selalunya dia berdasarkan artikel-artikel yang ada dekat Google Scholar lah. Yang kemungkinan dah ditulis
ataupun dimasukkan oleh seseorang tu, dia ada akaun Google Scholar tu, dia letak dia punya artikel-artikel ni. Kemudian ada satu lagi, kita boleh phrase searching ni menggunakan database. Jadi database ni selalunya dia more valid lah. Okay? Database yang agak terkenal. Orang kata apa, kalau researcher, kalau lecturer, kalau yang more valid ni, university. Jadi dia ada langgan database ni yang mana kita boleh masuk dan guna secara percuma. Tapi kalau universiti tu dia tak langgan, dia tak subscribe, dia tak bayar lah secara tahunan ke kan. Jadi kemungkinan kita tak boleh guna. Okay? Contohnya kita ada PLOS. Okay? PLOS, kita ada PubMed, kita ada Web of Science, contohnya Web of Science dan Scopus. Jadi yang hari ini saya nak tunjuk dekat kamu ni adalah specifically kepada Scopus. Jadi Scopus ni antara database yang agak besar lah database dia. Okay? Dia mempunyai banyaklah artikel-artikel yang publish dalam jurnal-jurnal yang telah dimasukkan ke Scopus punya database. Okay, Scopus punya database. Jadi kamu pastikanlah kamu dapat bezakan ya, jurnal tu apa, artikel tu apa. Kalau tak dapat beza mungkin boleh tanyalah supervisor kamu ke, atau petang ni ada sesi bersama dengan pensyarah-pensyarah tu kan. Jadi mungkin boleh tanya apa beza jurnal, artikel. Okay, jadi itu yang pertama, mudah sekali. Phrase searching. Berdasarkan perkataan-perkataan tu kita just search sahaja, gunakan enjin carian. Okay, enjin carian sama ada Google Search, Google Scholar ataupun cari dalam database yang melibatkan artikel-artikel ni. Okay, sebelum kita nak masuk Scopus ni, Okay, sebelum kita nak masuk yang Scopus ni, kita kena faham dulu. Kita dah ada phrase searching ni, kita dah ada benda yang kita nak tulis, nak cari ni, dan kita nak cari ni supaya nanti carian kita tu dia melibatkan yang betul-betul kita nak cari saja. Kita tak nak benda yang lain yang mungkin nanti mengganggu kita. Sebab web ni, database ni kadang-kadang terlampau banyak sangat. Berpuluh-puluh ribu. Jadi takkan kita nak pergi search yang berpuluh-puluh ribu tu. Kita nak yang betul-betul kita nak sahaja. Jadi kita kena faham tentang Boolean function. Okay? Jadi saya cuba terangkanlah Boolean function ni. Hopefully kamu boleh faham lah. Okay, yang ni kita balik semula pada zaman SPM dululah. Zaman SPM dulu kamu ada belajar tentang set kan. Jadi kita ada set A, set B, kita lukis bulatan apa semua ni. Okay, kemudian dia ada A dekat sini, A di sini, kita ada B di sini. Sebagai contoh, A ni adalah bila kita cari tentang carian tentang Panthera leo. Panthera leo, Panthera tigris. Panthera leo ni lion lah ataupun singa. Panthera tigris ni adalah harimau. Okey. Jadi carian untuk Panthera leo dengan Panthera tigris ni ada 50 dia punya carian. Tapi kita bukan nak cari semua benda tentang lion ni. Kita tak nak cerita tentang dia punya saya guna term biology lah ya. Yang kimia dan fizik saya minta maaf lah. Hopefully kamu boleh faham. Tapi tak adalah susah sangat. Dia saya punya example ni. Panthera leo dan Panthera tigris ni kita ada harimau, kita ada singa. Okay. Jadi kita nak cari yang berkaitan dengan dia punya tingkah laku dia. Kita tak nak cari tentang DNA. Yang tentang genetik ni kita tak nak cari. Jadi kalau kita tulis carian kita tulis Panthera leo sahaja, dia akan keluar banyak lah, berpuluh-puluh ribu. Sebab dia cerita tentang semua benda tentang Panthera leo ni. Tentang dia punya distribution dia, tentang dia punya DNA dia, tentang dia punya taksonomi dia, semua benda. Kan takkan kita nak baca sampai 10,000 tu. Jadi kita nak narrowkan dia lagi, kita nak cari tentang behavior sahaja. Kalau kita type behavior saja, pun mungkin banyak dia punya carian dia. Dia ada behavior tentang manusia, ada behavior ni tingkah laku lah ya, perilaku. Apa yang dia buat seharian tu yang kita boleh nampak. Jadi mungkin banyak sebab dia bukan melibatkan harimau saja. Dia ada manusia, dia ada
gajah, dia ada monyet. Jadi carian dia tu akan terlampau banyak. Jadi kalau betul-betul kita nak cari tentang Panthera leo, Panthera tigris, kita nak cari tentang behavior. Jadi kalau nak cari semua ni, dia akan banyak lah nanti. Jadi kemungkinan 50, tambahlah 100. Mungkinlah ada 150 carian dia. Itu yang pertama. Dan selalunya kalau kita nak cari kedua-dua ni, yang melibatkan Panthera leo dengan behavior ni, kita akan guna simbol O ni. Dia punya simbol tu kita nak guna, kita type dia adalah O. Maksudnya kita nak include semua sekali. Kita nak include semua sekali. Kita nak include semua sekali. Ataupun dekat sini, kita nak Panthera leo dengan Panthera tigris. Semua sekali tentang Panthera leo dan Panthera tigris, kita guna O jugalah. Jadi O ni merangkumi semua. Contohnya, yang ni title apps key ni adalah kita guna untuk Scopus nanti. Nanti saya tunjuklah untuk Scopus. Tapi itu adalah yang pertama yang melibatkan kita guna O. Kemudian kita ada yang kedua yang melibatkan kita guna N. Jadi N ni kita bukan nak cari semua. Kita bukan nak cari semua. Kita nak cari yang bersilang sahaja. Yang maksudnya kita nak cari tentang Panthera leo, kita nak cari tentang behavior. Jadi maksudnya kita bukan nak cari behavior manusia, behavior gajah, behavior monyet, tak. Kita nak cari tentang Panthera leo punya behavior sahaja. Jadi dia akan bersilang di tengah-tengah ni 15 sahaja. Jadi sepatutnya dia sikit sajalah. Jadi kita guna N. Jadi kat sini contohnya kita letakkan N untuk dapatkan behavior dengan Panthera leo. Jadi dia sikit. Compare dengan yang atas ni, kita ada carian 150 sebab dia include semua benda. Tapi untuk yang N ni, dia hanya yang bersilang sahaja. Maksudnya dalam artikel tu, dia mesti ada Panthera leo, dia mesti ada behavior. Dua perkataan ni. Kalau dia tidak ada dua perkataan ni, dia takkan masuk dalam carian. Jadi kita guna N. Ini yang kedua. Jadi ini title apps key ni kita akan guna dalam Scopus. Kemudian kita ada EndNote. Jadi di sini kita nak cari tentang Panthera leo. Tapi kita tak nak tentang behavior. Mungkin Panthera leo ni kita nak cari tentang DNA, tentang genetik, tentang taksonomi, tentang morfologi ke. Tapi kita tak nak behavior. Jadi kita akan tulis EndNote dekat kita punya carian kita tu untuk kita exclude, kita buang semua tentang behavior. Jadi sekarang ni kita ada 100 kan. Jadi sini total 50 kawasan ni, 15 sini. Jadi 50 tolak 15 lah, 35. Jadi sepatutnya jawapannya ada 35 sahaja. Contohlah ya, 35. Hopefully saya tak salah kira lah ni. Tapi itu yang saya nak cuba fahamkan lah. Kita ada 3 perkataan di sini. Kita ada O1, kita ada N1, kita ada EndNote. Boleh ke ni? Ataupun nak saya ulang? Kamu boleh tulis kat ruangan chat tu lah. Kalau nak saya ulang. Kalau boleh tak apalah, alhamdulillah lah. Nur Ain, terima kasih. Very clear. Jadi ada 3 di sinilah. O, N dengan EndNote. Nanti kita akan guna yang ini semua dalam kita punya carian di Scopus. Jadi macam mana di Scopus nanti kita akan guna 3 perkataan ni, O, N, and EndNote. Dan seterusnya kita kena faham tentang truncation. Truncation function. Truncation function ni macam mana? Sebenarnya dalam perkataan-perkataan ni kadang-kadang dia ada plural dan singular. Dia ada merujuk kepada maksud yang sama. English ni saya pun sebenarnya tak adalah bagus sangat, English teruk juga. Tapi kalau dalam biologi ni dia ada benda-benda tertentu yang dia
dia punya penulisan tu untuk menunjukkan plural. Dia banyak. Ada penulisan tu, perkataan ni adalah untuk merujuk kepada singular. Contohnya kita ada mitokondria. Jadi mitokondria ni salah satu organel yang dijumpai dalam sel lah. Jadi saya tak nak terang lah tentang tu ya. Jadi mitokondria ni adalah plural. Dia plural. Kalau mitokondrion, dia adalah singular. Mitokondrion dia adalah singular. Jadi grana ni dia adalah grana ni dia adalah plural. Granum ni dia adalah singular. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita nak tulis, kita boleh tulis satu persatu. Kita tulis mitokondria, kita boleh tulis O mitokondrion. Ataupun kita nak mudah aja, kita guna asterisk ni. Okey, kita guna asterisk. Sekejap saya cari. Kamu boleh mute ya kamu punya tu. Okey. Jadi kita guna letakkan asterisk ni. Asterisk ni dia akan cari sahaja apa sahaja yang dia tak kisah sama ada dia A dekat belakang ataupun ON dekat belakang ni. Jadi bila kita letak asterisk sahaja, dia tak ada masalah lah. Semua sekali yang melibatkan A dengan ON ni dia akan cari. Okey. Dia akan cari. Kemudian kita ada grana contohnya. Jadi GRAN ni kita boleh guna dan di belakang ni ada beza. Cuma dia merujuk kepada plural dan singular sahaja. Jadi kita boleh letaklah asterisk ni. Jadi maksudnya carian tu dia akan melibatkan sama ada dia granum ataupun grana. Okey. Okey. Kemudian kita ada wildcard function. Jadi wildcard function ni dia di tengah-tengah. Kalau macam truncation function ni dia di hujung. Kalau wildcard ni dia di tengah-tengah. Contohnya macam English American dengan British kan. Dia ada beza. Contohnya penulisan behavior di sini. Jadi macam mana kalau dia di tengah-tengah macam ni. Jadi kita letaklah asterisk tu di tengah-tengah. Sama ada kita nak guna asterisk pun boleh. Guna dollar sign pun boleh. Tapi ikut kepada database tu lah. Kalau database tu dia kalau suruh guna dollar sign, kita guna dollar signs lah. Okay. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kemungkinan penting untuk kamu guna, kamu faham sebelum kita pergi lebih lanjut macam mana kita nak guna Scopus database. Okay. Itu yang pertama, phrase searching. Kita ada phrase, kita ada main keyword yang kita akan guna untuk kita buat carian. Ini selalunya berdasarkan tajuk kita. Tajuk kita atau objektif kita, kita ada keyword-keyword tertentu yang kita akan masukkan dalam database tu, dia akan keluar carian dia, hasil carian dia, artikel-artikel yang mana ada. Yang kedua adalah Boolean function. Boolean function ni kita kena faham tentang bila kita nak guna OR, bila kita nak guna AND, bila kita nak guna AND node. Okey. Dan seterusnya kita ada truncation. Truncation ni penggunaan asterisk di hujung. Okey, ada perkataan-perkataan tertentu dia plural dan singular ataupun yang ada ed, tak ada ed, kemungkinan ada s, tak ada s. Jadi kita tak pasti yang mana satu ada s ke tak ada s ke, kita letak asterisk. Jadi dia akan buat carian semua sekali. Okey. Kalau tidak kamu kena guna OR lah. Kemudian untuk wildcard ni dia di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah. Okey, itu untuk awal dia introduction sebelum kita nak masuk ke ni. Okey, untuk Scopus, ni saya tunjukkan apa ni website Scopus ni. Jadi kalau kamu buat Google search, kamu tulis Scopus, dia akan keluar di sinilah. Kalau kamu tekan di sini Scopus,
dia akan ada masalah. Kamu tak boleh nak cari. Just kamu boleh cari source sahaja. Okay. Jadi tak boleh masuk sesuka hati tekan kat Google search tu, tekan Scopus. Sebab apa? Sebab kalau betul-betul kamu nak guna, dia kena sign in dulu ataupun kamu kena masuk melalui institution. Okay. Jadi macam mana nak masuk melalui institution ni? Sekali lagi ya, saya terang yang ini. Jadi kalau kamu type Scopus dekat Google search ni, kamu pergi dekat Scopus ni, the highest search ni, engine ni, kamu hanya boleh buat auto search dengan source sahaja. Jadi ini quite difficult lah. Jadi nak type kat mana kan? Macam mana? Sebab tu dia kena sign in ataupun kamu daftar melalui institution. Jadi macam mana daftar melalui institution? Jadi nak daftar melalui institution, kamu kena pergi dekat UiTM PITA Database. Ni saya type kat sini, UiTM PITA Database. Okay. Kemudian kamu klik sajalah. E-Resource Online Database. Kalau siapa yang ada komputer depan tu, kamu boleh cubalah. Sebab kamu tak cuba nanti, kamu stuck pula kan. Dah pergi dah Scopus, kenapa tak boleh buka, kenapa tak boleh guna. Okay. Pergi dekat E-Resource Online Database, kamu boleh cari Scopus. Ini semua database lah yang ada. Kamu cari Scopus S kan. Jadi ni ada Scopus. Ataupun kalau kamu tak nak scroll banyak-banyak sangat, kamu tekan yang S kat sini. Tekan S tu, sekejap sajalah dia ada keluar Scopus. Jadi kamu klik Scopus di sini. Kamu klik Scopus. Kemudian dia akan minta username. Username ni selalunya student ID kamu. Student metric number kamu. Okay. Kemudian password ni adalah nombor IC kamu. Kalau tak boleh buka tu, kamu kena tanyalah. Check with librarian ni. Ada dekat bawah ni, kamu boleh check dengan librarian tu. Saya tak tahulah hari ni cuti, esok cuti, dia jawab ke tak. Tapi biasanya kalau macam hari Isnin tu, pukul 8 sampai pukul 5 tu, dia memang actively dia akan jawab lah apa persoalan kamu dan masalah kamu. Kamu boleh check dengan dia, kenapa kamu tak boleh login. Sepatutnya kamu boleh login. Bila login nanti, sekejap ya. Dia akan masuk macam ni. Dia tak yang macam tadi. Macam tadi tu macam mana? Dia terus masuk dekat sini. Okay, saya back. Dia masuk dekat sini ni, Scopus. Kita tak nak dia masuk sini sebab kita tak tahu nak guna macam mana. Saya pun tak tahu nak guna macam mana. Kalau kamu tahu nak guna macam mana, good for you lah, bagus lah. Okay. Tapi selanjutnya saya masuk dekat kawasan sini, document search. Jadi terus masuk ke document search. Kalau kamu nampak kat atas ni, dia ada institution nanti. Saya klik sini, dia ada Mara University of Technology. Jadi kita masuk, kita guna Scopus ni berdasarkan subscription of UiTM. UiTM dah subscribe dia ni, kita gunalah. Dan kita akan pergi dekat advanced search. Okay, pergi dekat advanced search. Dan kalau kamu nampak tadi, saya ada tulis title apps key yang kat bawah ni. Saya tak tahu kamu nampak ke tak ni. Kalau kamu tak faham, kamu boleh bagi tahu ya. Saya cepat sangat ke, lambat sangat ke, atau kamu dah tahu kan. Dah tahu, baguslah. Okay. Kalau tak tahu lagi tu, mungkin berguna lah. Jadi ada title apps key di sini yang kamu mungkin akan guna. Dia pergi kat advance ya. Tadi dekat mana, saya ulang lagi. Saya back. Dekat sini, kita buka-buka je dia dekat sini. Kita bukan nak cari kat sini, kita pergi kat advance. Kita tekan advance. Nanti dia akan keluar enter query string ni. Dekat sini kita akan cari. Kita akan tekan title apps key. Kamu tulis T saja, dia akan keluar lah. Jadi kamu akan pilih title apps key. Jadi sekarang ni kamu letak apa yang kamu nak letak. Okay, contohnya tadi saya buat carian, saya boolean function untuk O. Jadi O, kita ada Panthera Leo. Ni kena ada pembuka kata, penutup kata tu ya. O, behavior. Okay, behavior. Kita search lah. Ini sepatutnya dia jawapan tu banyak lah. Sebab O, ada 4 juta. Okay, sebab apa 4 juta? Sebab dia cari tentang Panthera Leo semua sekali.
Dia cari tentang DNA, dia cari tentang morfologi, dia cari tentang taksonomi, dia cari tentang genetik, dia cari tentang dia punya history, dia cari tentang phylogeny, semua maklumat tentang research tentang Panthera leo ni dia cari. Satu lagi dia cari yang tentang behavior. Semua tentang behavior ni. Behavior kanak-kanak, behavior unta, behavior singa, serigala. Jadi sebab tu carian dia banyak. Okey, itu kalau kita guna O. Kemudian kalau kamu nak edit dia, kamu pergi je dekat sini edit. Okey, nah tekan situ edit, dia akan pergi ke tempat yang patah balik asal lah. Sebab tu kalau kita nak cari yang carian kedua tu, yang kita guna N. N ni dia bersilang lah. Just kita tulis N sahaja. Okey, tulis N saja, kita enter. Jadi tinggal 386 saja. Yang ini dia bersilang. Okey, yang ini dia bersilang. Okey, contohnya saya buka yang ini. Buka paper yang pertama ni, saya pergi ke bawah. Kamu nampak dia ada Panthera leo di sini. Dia punya abstract itu dia ada Panthera leo. Kemudian dalam dia punya subject index ada group behavior. Maksudnya dalam dia punya badan dia tu, mungkin dalam introduction dia ke, dalam dia punya research methodology ke, dalam dia punya discussion ke, ada tentang group behavior. Jadi maksudnya paper ni ada dua keyword yang kita cari tadi. Iaitu kita cari tentang Panthera leo, kita cari tentang group behavior. Dia ada kedua-duanya dalam kita punya, dalam artikel ni. Okey. Saya back. Okey. Social network analysis. Jadi kita ada social network. Jadi kita nak guna EndNote ni. Kamu tengok ya, kamu tengok kat sini social network analysis. Saya nak guna EndNote, saya nak tunjuk. Bila saya guna EndNote, saya EndNotekan bahagian social network ni. Maksudnya nanti dalam carian saya, dia takkan muncul social network ni. Sebab apa? Sebab saya dah exclude social network, saya tak nak social network. Okey, saya tak nak social network. Saya kena ni. Ada S ke tadi ya? Ada S, ada S. Nampak tak? Yang atas sekali tu, dia dah tidak ada yang social network tadi. Sebab apa? Saya dah exclude kan, saya tak nak tentang semua artikel yang social network. Tak salah tadi kita ada 380 kan? Dah kurang satu sebab saya buang yang artikel yang pertama tu sebab dia ada social network. Jadi 379. Okey, itu untuk carian dia lah. Kalau kita guna EndNote. Kemudian, kadang-kadang penulisan dia bukan guna Panthera leo. Kemungkinan dia tulis lion. Okey, dia tak bubuh nama spesies, dia bubuh lion. Jadi kalau saya nak pastikan Panthera leo atau lion ada dalam carian saya, saya bubuh O lah. Okey, saya bubuh O, lion. Jadi saya tutup kurungan. Jadi tutup kurungan, buka kurungan ni, kalau siapa belajar coding ni, dia kena tahulah. Okey, bila kita nak buka kurungan, bila kita nak tutup kurungan, dia mesti, bila kita buka, dia mesti ada penutup dia. Dia tak boleh buka tak ada penutup. Contohnya macam ni, saya buka tak ada penutup kan. Okey. Saya buka tak ada penutup, dia akan jadi error nanti. Saya cubalah. Jadi dia tak boleh. Dia network dia unmesh. Sebab apa? Sebab dia tak complete dia punya maklumat dia. Saya kena tutup juga kurungan ni, baru saya search. Baru keluar 1902. Dia lagi tinggi sebab apa? Ada kita tambah lion dekat situ. Sama ada dia guna Panthera leo atau dia guna lion, dua-dua maklumat tu kita nak. Okey? Jadi inilah kita guna untuk Scopus. Kemudian
kamu kena tahu juga, mungkin tadi Prof Azlan ada beritahu tentang kita nak kena ambil artikel yang terbaru. Jadi macam mana kita nak pastikan yang kita punya carian tu adalah 5 tahun yang terbaru, terkini. Jadi di tepi ni ada maklumat 2021. Ni saya besarkan, nampak tak? Ada 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Jadi sekarang ni kita tekan dekat sini limit tu. Tengok saya atas ni ada apa tadi? 1902. Jadi kita limit tu daripada 2021 hingga ke 2017 sahaja. Kita limit tu. Tinggal 432. Okey, tinggal 432. Yang ni artikel 5 tahun yang terbaru atau 5 tahun yang terkini. Okey. Dan bila kita ni, kalau kamu tengok dekat sini, dia ada perkataan open access. Ada yang tidak ada perkataan open access. Benda yang tidak ada perkataan open access ni, kamu tak boleh download dia. Maksudnya benda tu kena bayar kalau kamu nak dapatkan artikel tu. Okey, kamu kena bayar kalau nak dapatkan artikel tu. Okey, kamu kena bayar untuk dapatkan artikel tu. Sebenarnya tak bayar pun tak apa. Okey, tak bayar pun tak apa, dia ada teknik dia lah untuk dapatkan artikel secara percuma. Tapi saya tak nak ajar kamu lah, nanti saya ajar benda yang salah ni saya kena buang UiTM pula. Buang UiTM, saya kerja cleaner lah lepas ni, dah cari kerja susah kan. Dia kerja cleaner. Mungkin kamu boleh tanya supervisor kamu lah, nak dapatkan artikel yang berbayar secara percuma ni macam mana. Dia ada teknik dia lah. Saya rasa kat YouTube tu berpuluh-puluh video orang tunjuk macam nak dapatkan artikel secara percuma. Okey? Saya tak tahulah, kamu bertanya lah siapa-siapa ya, dapatkan artikel secara percuma. Tapi kalau dekat sini, kalau dia tak bagi open access ni, maksudnya artikel ni, kalau dia ada open access, maksudnya artikel ni dia percuma. Okey? Dia percuma. Jadi kamu boleh tekan download dekat sini. Contohnya kita nak ambil artikel ni, kamu tekan download. Jadi dia akan tunjuk dekat sini nanti. Okay, dia akan tunjuk di sini. Download. Dah download dekat atas bawah ni. Jadi kamu boleh open sahaja. Keluar artikel ni. Jadi kamu boleh gunalah artikel ni. Artikel ni memang percuma. Dia punya publisher memang bagi semua orang baca. Jadi memang tak ada masalah, kamu boleh guna. Kalau artikel tu dia bukan open access, jadi kamu tak boleh guna. Di sini juga sebenarnya kamu boleh limitkan pencarian kamu kepada artikel yang ada open access sahaja. Kamu nampak perkataan ni, open access ni? Di sini ni ada open access. Jadi kamu klik sajalah di sini. Di situ kamu klik, kamu limit tu. Tekan juga limit tu. Nanti dia akan bagi semua tentang open access. Okey, dia akan bagi semua tentang yang open access, yang mana artikel ni memang percuma, memang boleh digunakan dan di-download, boleh dibaca dan tak perlu bayar. Okey. Kalau kamu nak cari author tertentu pun ada, subject area tertentu pun ada. Ni ada bawah lagi banyak lah. Saya tak pergilah satu-satu dengan kamu ya. Kamu kena explore sendirilah. Saya tunjukkan kata apa yang betul-betul penting sahaja dalam carian kamu ni, supaya nanti kamu boleh explore sendiri. Apa keyword penting yang kamu nak cari, yang kemudiannya kamu akan cuba cari artikel tu untuk bantu kamu buat penulisan kamu. Kita tak boleh nak baca sampai 1,000, 1 juta, 2 juta ya. Kita nak baca satu artikel pun kadang-kadang masalah. Bukan kamu je masalah. Saya yang pensyarah ni pun masalah. Kadang-kadang nak baca satu artikel pun masalah kan. Kita nak kena faham, kita nak tahu artikel tu buat apa, lepas tu research method dia macam mana, apa perkataan-perkataan dalam tu yang kemungkinan kita tak biasa jumpa pun, nak kena cari dia punya maksud pula. Okey? Takkan kita nak pergi go through sampai 1 juta artikel tu. Jadi kita kena betul-betul limitkan benda yang betul-betul kita nak baca tu adalah berdasarkan kajian kita sahaja. Okey? Tapi kalau kamu banyak masa, kamu kat rumah tu, kamu memang seronok membaca, tak apa, tak ada masalah, buatlah kamu nak buat apa pun kan. Okey, tak ada masalah. Ada soalan ke? Bahagian ni faham ke ni? Saya risau tak faham ni.
Ada nak saya terang semula ke bahagian-bahagian mana? Soalan sebarang persoalan boleh letak dalam chatbox ya. Boleh letak kat chatbox. Saya boleh baca ni kat chatbox. Betul. Boleh terang macam mana kita nak guna transcript tu. Contoh. Nak guna apa? Transcript tu yang Apa ni? Searching lah, contoh apa-apa guna transcript macam mana dia keluar tu. Sekali lagi tak pernah jelas. Guna transcript tu yang macam katakan tadi kan, katakan apa yang guna transcript tu lah macam kita nak guna dia tu. Transcription dengan wildcard ni ke? Yang contoh, bagilah contoh searching. Okay. Jadi kita ada title. Okay. Jadi kita nak cari tentang mitokondria. Okay. Jadi kita search lah. Kita cuba buka lah. Jadi dia ada mitochondrial function. Kita tak setkan dia mitokondria ke mitokondrion ke. Tapi yang ini dia bagi dalam artikel ni dia ada perkataan mitochondrial function. Jadi maksudnya dia tolong cari kat kita. Maksudnya bukan kita tolong cari kat kita. Kita dah setkan dia sebagai general asalkan dia ada DRI ni. Yang ini. Asalkan dia ada yang ini. Yang belakang tu tak payah kisah pun tak apa. Dia kondrion ke, kondria ke, kondrial ke pun tak ada masalah. Okey. Yang ni seterusnya apa yang ini? Yang ini mitokondria. Mitokondria. Yang ini mitokondrial. Jadi maksudnya carian kita tu bila kita cari tentang mitokondria, kita kena letak juga perkara yang sama. Yang sama dengan benda tu. Okey, yang sama dengan benda tu yang nanti dalam carian kita tak tertinggal satu artikel pun tentang perkara tu lah. Yang itu untuk yang mitokondria. Kemudian kita buat untuk wildcard. Wildcard behavior tadi kan. Okey, saya buka yang ni. Jadi yang ni behavior dia OR. Behavior dia OR. Yang ni behavior dia OR juga. Dekat bawah ni dia ada behavior dia bukan OR, OUR. Jadi sekarang ni tak kira lah sama ada dia behavior English punya, dia punya sentences writing dia tu English ataupun English dia tu adalah daripada American ke, dia akan tetap ada dalam carian dia. Maksudnya dia akan include semua. Okey, ni untuk jawab soalan Puan Faizah lah. Boleh faham ke atau nak saya ulang? Kalau nak saya ulang boleh bagi tahu je, saya boleh ulang, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah jelas. Lepas tu kamu boleh explore lah ya. Kamu boleh explore. Mungkin ada lebih daripada ni. Apa yang saya tunjuk ke kamu ni mungkin ada lebih, ada lagi bagus daripada ni. Sebab teknologi ni dia, orang kata apa, dia berubah. Setiap masa dia berubah. Ada saja perkara baru yang nanti nak memudahkan kita. Okey? Yang nak memudahkan kita. Bahagian e-resource Pitar. Okey, untuk e-resource ni, kamu bila buka Scopus, kamu tak boleh pergi Scopus terus. Ni saya jawab soalan Nur Syahidatul. Tak boleh pergi Scopus terus. Macam saya beritahu sini kan. Bila pergi Scopus, kita nak cari macam mana advanced search. Tak ada advanced search. Nak tak nak, kita kena buka melalui UiTM punya. Jadi, kamu just type saja UiTM Pitar database.
Kamu type kat Google search tu, dia akan keluar yang pertama ni, kamu just klik je yang pertama, kamu cari Scopus. Atau nak mudah sekali, kamu tulis ataupun pergi S lah. Okay, Scopus. Kamu klik dekat Scopus ni. Ya, UiTM Pita Database. Sebab saya dah sign in tadi, dia automatically dia dah ada saya punya maklumat. Tapi kalau kamu tak sign in lagi, kamu kena tulis nombor student kamu dan kamu punya nombor kad pengenalan. Okey, nombor kad pengenalan. Jadi masuk melalui situ. Saya dah pernah cuba untuk UiTM Perlis punya library ya, tapi saya tak jumpa dia punya tu. Saya terpaksa kena masuk melalui UiTM Pita punya database. Pusakaan Tun Abdul Razak. Jadi kena masuk melalui ini, barulah dia akan terus masuk dekat kawasan sini, pergi dekat advanced search. Bila dekat advanced search ni, kamu tekan T, kamu pilih yang title apps key. Yang ini saya tak tahulah. Yang ni kamu boleh search dengan apa maklumat dia. Yang ini pun tak pasti sangat, yang ini pun tak pasti sangat. Yang ini selalu saya guna untuk title apps key. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Settle lah untuk Scopus ya. Okey, untuk Scopus dah settle. Kalau ada nak tanya lagi tentang Scopus, boleh tanyalah sebelum saya masuk Mendeley. Okey, sebelum saya masuk Mendeley. Atau bolehlah saya masuk Mendeley ni? Okey, ada soalan? Semua clear ya? Okey, kalau dah semua dah okey, kita boleh proceed. Okay.